apa amal yang paling Allah suka? Ayyul a'mala ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah? Apa kata Nabi SAW? As-salatu ala waqtiha, sembahyang tepat waktu. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, khusyuk bukan main. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Tengok pukul 3. Apa ni? Kita nak cari ridha Allah, semua serahkan pada Allah. Tiada lain yang besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu akbar. Ternyata orang yang ada director dia, manager dia jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila director call, ya, kejap lagi saya datang, kejap lagi tiba. Awak esok mesti datang pukul 7, pukul 6.30 dah datang duduk. Tapi manakala panggilan Allah datang, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila panggilan Allah yang dicari ridhanya hari Jumaat datang, fas'au ila dzikrillah, bersegera ingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan niaga, tinggalkan office, tinggalkan kerja. Wadharul bai', fas'au ila dzikrillah. Tapi apa yang dilakukan manusia hari sekarang? Khatib dah naik ke atas, dia belum juga datang. Kalaupun datang, dia dah di alam lain pula. Manakala khatib keluar dari mulut khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, barulah dia hadir. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ada pula beberapa belia-belia kita duduk-duduk kat tepi-tepi masjid. Datang orang-orang tua tanya, awak kenapa tak dalam? Masuklah dulu tuan, khatib sedang khutbah, jap-jap lagi masuk. Macam mana kita nak mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala? Cara mencari ridha Allah yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Allah dulu, selepas Allah baru manusia. Kalau dalam hadis dikatakan as-salatu ala waqtiha, selepas as-salatu ala waqtiha baru birrul walidain, cuba tengok dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah wajibkan, fardukan pada kamu hanya menyembah Allah, tiada lain selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Selepas Allah terus saja kepada kedua orang tua. Semalam banyaklah pertanyaan, soalan-soalan. Soalan pertama, Ustaz Abdul Samad, macam mana bila nikah walimah tak jemput ibu bapa? Ustaz Samad, bagaimana bila memberikan, meninggalkan wasiat, bila aku mati nanti ibu bapa jangan datang? Apa makna dibalik soalan ini? Menderhaka kepada orang tua. Padahal apa kata Nabi? Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha ibu dan bapa. Wasukhutullah, murka Allah, marah Allah, fi sukhutil walidain, pada murka ibu dan bapa. Oleh sebab itu, syarat pertama mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, la ta'budu illa iyyah, jangan sembah kepada selain Allah. Sesiapa sahaja yang masuk dalam agama ini, dia mesti berani untuk mengatakan, katakan tidak, say no to dadah, katakan tidak pada dadah, katakan tidak pada LGBT, katakan tidak pada riba. Siapa yang berani mengatakan ya? Banyak orang berani mengatakan ya. Ya, betul, ikut. Tapi Islam bukan agama ya. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Sekarang susah kita nak jumpa orang yang tidak. Apa pun kita cakap, iyalah. Asal awak senang hati, iyalah. Asal awak puas hati, iyalah. Islam tak. Awal masuk Islam berani mengatakan tidak. La ilaha illallah. Bukan ya. Cuba tengok bunyi syahadat. Adakah syahadat mengatakan
apa aja iyalah. Tak. Orang kalau nak berani masuk Islam, dia mesti berani mengatakan tidak. La na'budu illa iyyah. Tidak pada pokok kayu, tidak pada batu, tidak pada hantu. Itu yang dulu disembah nenek moyang kita. Pokok kayu, batu, hantu. Tapi manakala Islam datang, berani mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Allah yang lebih besar, tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dibesarkan, yang lain menjadi kecil, maka kalau yang kecil hilang, tak apa-apa, sebab yang besar tetap ada. Maka Allah dulu dibesarkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mati yang kecil ini tak apa-apa, sebab ada yang besar yang tak mati. La yamutu fiha abada, tak akan mati untuk selamanya. Yang kecil ini mati tak apa. Seorang puan, meneteskah air matanya? Tidak. Laki awak mati, awak tak menangis? Kecil dia. Allah yang besar. Iyakah awak tak menangis? Memanglah saya dah lama tunggu. Oh, itu bukan kerana membesarkan Allah, itu maknanya marah. Beza antara orang marah dengan ridha pada Allah. Diambil untanya, kecil unta itu. Diambil kambingnya, unta kecil, apa lagi kambing. Diambil anaknya, anak pun kecil juga. Diambil kulitnya, keluar ulat daripada kulit, kecil semuanya. Sapi yang tak sabar itu bini dia, namanya Siti Rahmah. Itu maka doa dua mempelai pengantin, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Ya Allah, buat mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang antara Ayub dan Siti Rahmah. Tapi kadang kedua mempelai pengantin ni tak pula faham doa tu. Apa kata Tok Qadi? Ya je lah kata dia. Padahal makna di situ apa? Ayub, Nabi yang dimuliakan Allah, memuliakan Allah kerana untanya banyak, kerana kambingnya banyak, kerana hartanya banyak, kerana anaknya sihat. Iyalah Ayub tu kata subhanallah. Betul lah Ayub cakap Allahu Akbar, sebab hidup dia selesa. Allah nak tunjukkan pada syaitan, kau tengok bahawa sebenarnya semua ni kecil dalam hati Ayub, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dan manakala diambil Allah semua nikmat itu, mati unta, mati kurma, mati anggur, adakah Ayub menangis, ya Allah kenapa semua ni mati? Tak. Apa kata Ayub? Rabbi anni massaniyad-dur, ya Allah, aku terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha kasih dan sayang di antara yang paling penyayang. Tak ada dia mengadu pada Allah, malu dia mengadu, sebab yang hilang ni kecil, sedangkan yang ada ni besar. Kenapa hilang kecil mengadu? Ya Allah, malu tak kita bila mengadu? Saya lepas tazkirah ni keluar, tiba-tiba sahaja, na'udzubillah, ada sesuatu yang kecil yang hilang, jatuh ke jarum, jatuh ke apa. Kemudian berkata kepada pengerusi majlis, pengerusi masjid, boleh tolong saya? Apa kehilang Ustaz? Sesuatu yang kecil. Apalah Ustaz risau, ini banyak dijual. Bila yang kecil hilang, mengadu kepada Allah Ta'ala, malu. Itulah yang ada pada diri Ayub alaihissalam. Maka Ayub tak pernah minta, ya Allah balikkan kambing saya, sihatkan saya. Tak ada. Tak ada satu pun doa Ayub minta dia sihat. Apa kata Ayub? Rabbi anni massaniyad-dur, aku kena penyakit ya Allah. Tak ada dia cakap sihatkan aku ya Allah. Tak ada. Rabbi anni massaniyad-dur, aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih dan sayang di antara yang paling pengasih dan paling penyayang. Apa kata Allah SWT? Urkud birijlika, tumit engkau gosokkan ke pasir,
mughtasallum baridun, keluar air, mandi engkau di situ, sembuh, sihat. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bila nak dapat ridha Allah, besarkan Allah, kecilkan yang lain. Bila nak dapat ridha Allah, cari kesenangan ibu dan bapa. Bila nak dapat ridha Allah, mesti ridha kepada segala keputusan Allah. Man lam yardha bi balai, man lam yardha bi qada'i, sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, tiada sabar menerima balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Siapa nak kita sembah selain Allah Ta'ala? Apa maknanya? Bila nak kafir, kafirlah. Ustaz Samad, hidup saya ini bukan main susah lah. Lahir ke atas dunia, meninggal ayah, tak lama selepas itu meninggal bunda, lepas itu pula hidup bersama pak cik, meninggal juga. Istrinya pula kejam luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Anak-anak saudara selalu mendera. Selepas itu menikah dapat suami, suami pun hampir setengah Fir'aun. Harta benda pula hilang. Tak ada ridha dalam hati, saya tak ridha menerima ni. Cari Tuhan selain Allah. Ridha Allah akan didapati, diperolehi dengan ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mencakapkannya je senang, bila mengalami susah juga. Ustaz Abdul Somad berkata kita mesti ridha. Bila datang ujian, gelisah, risau, susah hati. Siapa yang mengingatkan kita? Jamaah jelutong. Mereka akan datang, Ustaz Somad kenapa tak sabar? Sebab ayat tu pun tak ingat lagi. Kurang hebat apa lagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab bila dia lalu di suatu jalan, setan akan lalu di jalan yang lain. Ma masya Umar fajjan qattu ila masya fajjan ghaira fajjika. Umar, bila engkau lalu di suatu lembah, suatu jalan, setan lalu di jalan yang lain kerana takut melalui jalan engkau. Kita duduk sama-sama setan. Tapi Umar bin Khattab macam mana? Manakala datang berita sedih meninggal baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Umar duduk kata aku ridha? Tak. Dia cabut pedang dia. Man qala inna Muhammadan qad mata fa adrib unuqahu. Sesiapa sahaja yang mengatakan Muhammad mati, aku akan pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepala dia. Datang Abu Bakar Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad itu Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia mati. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabatum ala a'aqabikum, apakah kamu akan balik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang balik murtad, kafir, la yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan berikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang selevel Umar pun lupa juga ayat itu, padahal dia hafaz Quran 30 juzuk. Kita juzuk 30 pun hilang. Jadi makna cakap saya ni bahawa kita ni lupa. Kalau kita lupa, siapa yang ingatkan kita? Orang lain. Watawasau bil haq watawasau bisab. Tawasau, dua orang yang saling ingat mengingatkan. Sebab sifat kita makhluk yang lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Sampai tajuk pagi ni pun lupa. Ustaz Abdul Somad, kita sampai pukul 9.30
terima kasih dah ingatkan kita 9.30. Tajuk kita mencari ridha Allah. Oh, apa maknanya? Lupa. Manusia yang lupa ni diingatkan. Sepekan sekali, 7 hari dalam sekali naik lelaki yang soleh ke atas mimbar mengingatkan kita. Apa kata lelaki yang soleh di atas? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai jamaah, takutlah pada Allah. Takut. Naik di atas. Balik lelaki tadi ke rumah, menyampaikan kepada isteri dan anak dia. Dia panggil, oh my dear, sini kejap, aku nak sampaikan satu pesan khatib tadi. Apa kata khatib tadi bang? Takutlah kau pada Allah. Rasa-rasanya dari dulu itu je pesan khatib tu. Tak ada pesan lain ke? Ada. Terus aku tak ingat. Ada pesan dia banyak. Cuma masa dia sampaikan pesan tu aku tidur. Bila dia cakap takwa tu aja aku terjaga. Jadilah daripada tak sembahyang, kita selalu memandang ke bawah pada masalah ibadah. Tapi masalah dunia kita pandang ke atas. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih sihat? Kenapa dia lebih gagah? Kenapa dia lebih perkasa? Kenapa dia lebih handsome? Akhirnya kita tak pernah rida pada keputusan Allah SWT. Bila engkau naik kereta, tengok orang pakai motosikal. Tapi motosikal buruk, jangan Harley Davidson. Bila guna motosikal, tengok macam mana dia naik berjalan kaki. Yang berjalan kaki sihat, tengok bagaimana. Maka itu membuat kita lebih ridha kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia ni. Bukan berarti kita menganggap, oh cukuplah ini saja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk dunia, buatlah engkau seakan hidup 1000 tahun lagi. Buatlah plan B, C, D. Buatlah apa yang nak kita buat hingga kita anggap kita hidup 1000 tahun lagi. Raja-raja Melayu dulu berfikir macam itu. Dia buat masjid besar. Masjid besar. Heran orang, apa ni kita buat masjid besar? Masyarakat kita tak banyak. Bukan sekarang, 100 tahun lagi akan ada anak cucu orang Islam yang akan sembahyang. Dulu mereka berfikir macam itu. Sekarang orang tak, buat masjid kecil je. Tuan, kenapa kita buat masjid kecil? Orang pun tak ramai, cik je lah. Fikiran kita tak sama macam fikiran orang dulu. Cuba kita tengok macam mana masjid-masjid tua, masjid-masjid sultan, masjid-masjid di tepi sungai, masjid-masjid lama. Rasanya tak sesuai dengan jumlah masyarakat kaum muslimin masa tu. Sikit. Kenapa masjid besar? Sebab mereka berfikir ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadaa. Tapi kalau untuk beramal akhirat, seakan-akan kau mati esok pagi. Ini hari terakhir engkau hidup, Abdul Samad. Ni hari terakhir engkau hidup. Bila hari Isnin ini dianggap sebagai hari terakhir, maka kita akan bersemangat. Tiada waktu yang kosong daripada ibadah. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau dia bergerak, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau diam, fikir. Maka bila puan tuan ada kawan sebelah diam, itu sedang fikir. Dia berfikir, bilalah ustaz ni selesai. Dia berfikir. Orang Islam itu zikirnya ibadah, fikirnya pun ibadah. Oh, saya ini tak boleh banyak-banyak as-salatu ala waqtiha, Ustaz Abdul Samad. Tak boleh banyak lagi sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir, kaki, tangan, tulang. Okey? Tak boleh ibadah solat sunat banyak-banyak. Duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an di ashabi, beri syafaat pertolongan pada orang yang membacanya. Baca Quran pun dah tak larang. Tengok 2-3 minit bersatu titik ya dengan titik ba. Menangis. Imam Masjidil Haram menangis, Imam Masjid Nabawi menangis sebab ayat itu tentang azab. Kita menangis mata azab. Tutup Quran, tak usah baca Quran lagi, zikir. Sembahyang tegak, rukuk, sujud, tasyahud, membaca.
baca Quran, menengok, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, bersuara, tak juga mampu, tutup, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya zikir pun tak, mati aja lah. Amal yang paling banyak pahala zikir, amal yang paling ringan zikir. Sembahyang berat, baca Quran berat, zikir berat juga. Adakah lagi di bawah zikir tapi lebih besar? Ada. Mulut diam, apa? Ridha. Ridha lebih ringan daripada zikir, tapi amal ini lebih besar daripada apapun jua di atas dunia. Ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk, tiada amal apa-apa, hanya diam saja. Apalah awak ni? Awak tak sembahyang, awak tak puasa sunat, awak tak ada zikir, tak ada baca Quran. Tak. Awak buat apa sekarang? Saya ridha aja. Itu bukan ridha, bodoh. Ridha itu berilmu. Ridha itu selepas usaha. Awak umur berapa sekarang? Umur 40. Anak berapa? Mak dia pun belum nampak lagi. Kenapa awak tak mencari pasangan hidup? Saya ridha je Ustaz. Ini bukan ridha, ini Jabariyah, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar, ada al-kasbu, ada usaha, kata orang Melayu. Sa'i, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai dia usia sa'i. Bila kita belajar manasik haji, manasik umrah, berjalan dari Bukit Safa naik ke atas Marwah, apa namanya tuan puan? Sa'i. Apa makna sa'i itu? Berlari-lari. Sa'i maknanya usaha. Nampak air tak ada, tanaman pun tak ada. Askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan anakku, istriku ya Allah di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Jangankan pokok kayu, lumut pun tak tumbuh sebab tak ada air. Apa yang dilakukan Hajar? Adakah Hajar menangis di tepi Kaabah? Ya Allah, lakiku Nabi, anakku Nabi, aku bini Nabi, takkan tak ada air? Hajar tak mengeluh, Hajar tak berkeluh kesah. Hajar bukan perempuan biasa. Dia ridha tapi tetap berusaha. Adakah riwayat menyebutkan Hajar diam saja, kemudian datang malaikat, Hajar, awak tak buat apa-apa ke? Ridha sajalah, mati-matilah. Mana ada. Hajar naik ke atas Safa, tak ada air. Naik ke atas Marwah, tak ada air. Bukan Safa Marwah yang sekarang. Safa Marwah sekarang sikit aja naik dah sampai, sikit sampai, tak ada letih pun. Muka pun senyum, sampai atas senyum. Safa Marwah dulu sampai ke atas putih muka, darah turun ke kaki. Letih, berpeluh, bawah pasir panas Makkah, atas matahari, tiada tertahankan. Naik ke Safa tak ada, naik ke Marwah tak ada. Adakah mengeluh Hajar di atas Safa Marwah? Ya Allah, aku dah berjalan dah di atas, letih, dekat langit dah, mana air? Mana? Tak ada. Dia ridha pada Allah, tapi ridha tetap ada usaha dan ikhtiar. Manakala turun dari Bukit Marwah, balik, putus asa kah Hajar? Marah kah Hajar? Tidak. Sampai Hajar dia tengok tumit Ismail bergerak-gerak di atas pasir, memancar air. Zamzami, zamzami, berkumpullah air, berkumpullah air. Orang ridha, kalau diberi yang maha ridha, ridha hati Hajar, ridha pula Allah melihat Hajar, ridha Hajar tetap tak menghilangkan ikhtiar dan usaha, maka Allah bagi. Bukan tumit engkau yang mengeluarkan air Hajar, bukan tumit yang memijak batu di Bukit Safa Marwah itu wahai Hajar, tapi tumit budak kecil yang belum dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi cerita ini fahami secara komplit, jangan cut. Sekarang banyak orang suka cut. Tazkirah saya ini
45 minit. Jangan ambil 5 minit dia, nanti dia ambil, na'udzubillah, paling danger, bahayanya lagi, dia ambil 1 minit je untuk Instagram. Bukan kaki yang di Safa yang mengeluarkan air, bukan kaki yang di Marwah, tapi kaki budak kecil yang belum pandai berjalan, itu je dia ambil. Esok bila orang tanya, awak tak ada buka store ke? Awak tak ada perniagaan ke? Awak tak ada tanam kelapa ke? Bukan kelapa itu yang mendatangkan rezeki, bukan tempat niaga itu yang mendatangkan rezeki. Tapi bila Allah ridha, apapun akan turun. Ridha saja. Sampailah azan zuhur, belum juga makan. Saya lapar lah, kata dia mengadu. Ridha je lah pada Allah. Sebab kita mesti ada ikhtiar seimbang antara tawakal, doa. Orang yang hanya berusaha, tiada berdoa, sombong. Berdoa saja, tiada berusaha, pesong. Oleh sebab itu maka seimbang. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal